Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Ogos bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Lelaki gunting bendera Malaysia ditahan. Juga adik abang bergaduh sampai hilang nyawa. Polis berjaya memberkas seorang lelaki yang menggunting bendera Malaysia berdekatan Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Jalan Ampang hari ini. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Asisten Komisioner Nur Dilhan Yahya berkata, lelaki berusia 41 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 12.37 tengah hari tadi berhampiran bangunan MITEC. Jelas Nur Dilhan, lelaki yang merupakan warga tempatan dan penganggur terbabit akan direman pada esok bagi siasatan lanjut. Tambah beliau, pihaknya telah menerima satu laporan polis berhubung kejadian pada pukul 12 tengah hari tadi selepas tular sebuah video berdurasi 37 saat di media sosial yang memaparkan individu terbabit telah menggunting bendera jalur gemilang. Motif kejadian masih dalam siasatan. Polis menasihati orang ramai untuk berkongsi maklumat sekiranya melihat sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang. Di Pahang, 5 lelaki yang menceroboh pusat tahfiz dan menyebabkan kecederaan ke atas seorang guru 8 hari lalu dijatuhi hukuman penjara dan denda selepas kesemua mereka membuat pengakuan bersalah di Mahkamah Magistrate Lipis. Tertuduh Wan Haris Wan Ismail 38 tahun, Zulkifli Muhammad Nasir 27 tahun, Azrain Cik Maknur 43 tahun, Muhammad Amirul Afif Cik Maknur 29 tahun dan Rizwan Hazmi 47 tahun didapati bersalah dengan niat melakukan pencerobohan di kawasan Pusat Tahfiz Darul Fikri Al-Mahmudiyah, Jalan Ceneras Lipis, jam 5.10 petang 11 Ogos lalu. Kesemua mereka dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda RM2,000. Namun jika gagal menjelaskan denda, tambahan 6 bulan penjara. Sementara itu, pada prosiding sama, 3 tertuduh Wan Haris, Zulkifli dan Azrain didapati bersalah dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Muhammad Zulhafiz Muhammad Rasid 26 tahun yang merupakan seorang guru. Bagi kesalahan itu, hakim menjatuhkan hukuman terhadap ketiga-tiga tertuduh 8 bulan penjara dan denda RM1,000 atau tambahan 6 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Magistrate Siti Aisyah Ahmad memerintahkan kesemua tertuduh menjalani hukuman penjara daripada tarikh mereka ditangkap. Sementara itu, di Perak, 2 beradik ditemukan mati selepas berlaku pergaduhan di antara mereka. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Jalan Muhammad Nasir Ipoh sekitar jam 10 pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Negeri Dato' Azizi Mat Aris berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam berhubung kejadian itu sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, satu mayat dijumpai berlumuran darah dalam keadaan tertiarap di ruang dapur. Manakala satu lagi mayat lelaki berada di luar rumah dalam keadaan bersandar tepi dinding dengan tali rafia di leher. Jelas Dato' Azizi, siasatan awal mendapati berlaku pertengkaran di antara dua beradik itu sebelum abang yang berusia 69 tahun menikam adik lelakinya berusia 67 tahun. Difahamkan rumah itu didiami dua keluarga adik-beradik berkenaan. Menurut saksi iaitu isteri suspek, ketika kejadian, dia berada di dalam biliknya dan terdengar bunyi bising di bahagian dapur rumah. Apabila keluar bilik, dia melihat suspek memegang senjata parang, menikam bahagian hadapan badan mangsa beberapa kali dan kemudian melarikan diri. Isteri mangsa yang cuba untuk meleraikan pergaduhan kedua beradik berkenaan turut mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan untuk siasatan lanjut. Manakala di Sabah, seorang lelaki dihukum penjara 24 bulan selepas mengaku salah atas pertuduhan mencuri seluar dalam wanita. Hukuman diputuskan Magistrate Jessica Ombo Kakayun ke atas tertuduh di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu.
Muhammad Rizal Richard Abdullah, 39 tahun, didakwa melakukan perbuatan jelik itu di Taman Puncak Menggatal pada jam 1.39 pagi 11 Ogos lalu. Berdasarkan rakaman lita tertutup CCTV, tertuduh yang tidak memakai baju mencuri pakaian dalam wanita menggunakan sebatang kayu di beranda belakang rumah mangsa sebelum laporan polis dibuat. Muhammad Rizal ditahan di rumahnya pada 13 Ogos lalu dan hasil pemeriksaan mendapati 10 jenis pakaian dalam wanita dalam simpanan tertuduh. Terdahulu, rayuan dibuat Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Nabila Nur Sahar meminta hukuman ringan berikutan Muhammad Rizal mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya. Bagaimanapun, pegawai pendakwa Albert Basiri meminta hukuman berat dikenakan memandangkan tertuduh melakukan perbuatan tidak bertanggungjawab terhadap wanita. Albert juga menekankan bahawa kesalahan seumpama itu memalukan golongan lelaki. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK akan menjalankan ujian saringan ke atas setiap pengembara yang masuk ke Malaysia melalui pintu sempadan di negara itu melibatkan rantau panjang, Bukit Dijeli dan Pengkalan Kubur di Tumpat. Pengarahnya Datuk Dr. Zaini Husin berkata, tindakan itu bagi membolehkan pihaknya mengenalpasti simptom-simptom penyakit cacar monyet yang terdapat pada pelancong asing susulan peningkatan kes penyakit itu di Thailand. Jabatan Kesihatan telah mengadakan kesiapsiagaan di mana bilik gerakan kita telah pun kita aktifkan secara di jabatan kita, Jabatan Kesihatan, dan kita memantau setiap pergerakan dan juga kes-kes, dan juga kita telah memberi alert kepada semua klinik-klinik sama ada swasta ataupun kerajaan untuk memastikan sekiranya ada kes-kes yang suspek untuk monkeypox untuk kita laporkanlah. Jadi dari kesiapsiagaan kita telah laksanakanlah. Cuma sekarang mungkin dari segi pemantauan kita tidak begitu aktiflah sebab kes kita masih belum ada, tetapi kita tetap mantau perkara itu bukan sahaja di Kelantan tapi juga di seluruh negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program Semarak Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia di perkarangan Wisma Persekutuan di Kota Baru hari ini. Jelasnya, walaupun setakat ini kes yang dilaporkan di negara jiran bukan berlaku di wilayah yang bersempadan dengan Malaysia, namun langkah berjaga-jaga tetap dilakukan sebagai persediaan awal. Media sebelum ini melaporkan kerajaan Thailand mengeluarkan amaran cacar monyet peringkat kebangsaan selepas mesyuarat tergempar Agensi Kesihatan dan Menteri Kesihatan Awam pada 28 Julai lalu. Selepas ni, jangan sorok kes buli di sekolah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Portal aduan buli yang dibangunkan Kementerian Pendidikan kini boleh diakses bermula hari ini. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, portal tersebut membolehkan aduan mengenai kes gangsterisme di sekolah disalur terus kepada kementeriannya tanpa sebarang kompromi. Portal tersebut menyediakan 3 saluran untuk orang awam, mangsa, ibu bapa serta penjaga untuk melaporkan sebarang insiden buli yang berlaku. Pertama sekali melalui pelaporan sistem aduan. Sistem aduan ini akan di mana siapa yang melaporkan akan masukkan maklumat dalam sistem berdasarkan requirement yang diminta oleh sistem itu, dan ini akan direkodkan dalam sistem sebelum disampaikan kepada pihak yang berkaitan untuk tindakan. Yang kedua adalah melalui email. Kadang-kadang orang nak masuk dalam sistem ni dia rasa macam kurang selesa. Maka email ini akan terus sampai kepada bahagian yang berkaitan untuk diambil tindakan. Dan yang ketiga melalui telefon. Ya, pada waktu ini kita sediakan nombor telefon dan insya-Allah selepas ini akan dapat dihubungi 24 jam. Ya, kita akan bagi nombor yang dapat dihubungi 24 jam. Kalau tak melalui telefon boleh di WhatsApp-kan. Tambahnya, mengikut rekod 122 kes buli yang disabitkan kesalahan di seluruh negara telah dicatatkan antara Januari hingga Julai tahun ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie turut menegaskan supaya pihak sekolah tidak menyembunyikan sebarang kes buli di sekolah masing-masing kerana ia penting bagi membolehkan pengurusan sekolah memahami serta menyelesaikannya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan portal aduan buli dan merasmikan Majlis Pelancaran Program Sekolahku Sejahtera Sepakat dan Selamat hasil kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri bagi membanteras isu buli serta penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak menafikan angka kes buli yang dilaporkan semakin meningkat. Lebih membimbangkan katanya, remaja zaman kini sudah beranggapan bahawa buli adalah satu perkara biasa dan bukannya satu jenayah. Saya setuju untuk Polis Diraja Malaysia memberi penekanan advokasi turun ke bawah. Sebab tu kita dah lantik pegawai kita PPS yang saya umumkan tadi itu sebab mereka akan datang ke sekolah selalu untuk memberikan penerangan kepada budak-budak. Jadi itu yang lebih mustahak kepada kita. Beliau juga telah mengarahkan supaya Polis Diraja Malaysia PDRM untuk bekerjasama dengan semua sekolah rendah dan menengah di seluruh negara bagi memerangi kes buli. Justru dengan usaha tersebut, beliau berharap agar kes buli dalam kalangan pelajar sekolah di negara ini dapat dikurangkan dari semasa ke semasa. Kementerian Kesihatan akan melaksanakan dasar sifar buli di semua pejabat dan kemudahannya selepas 20% responden dalam kalangan staf mengakui wujud budaya negatif itu ketika bertugas. Menterinya Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata, transformasi budaya tempat kerja di kementerian itu perlu diwujudkan bagi mengatasi masalah buli dalam kalangan petugas sektor kesihatan awam. You can have the guideline. Tetapi kalau guidelines tersebut tidak diterjemahkan di lapangan, then no point juga kita ada guideline. Ya? Sebagai contoh, kita telah pindah di KKM daripada sistem on call kepada sistem fleksi. So maksudnya sekarang ni pegawai-pegawai perubatan dia ada shift dia. Dia tak boleh lebih daripada waktu jam yang ditetapkan dalam shift fleksi mereka. Tetapi bila saya minta pasukan petugas ni cek di lapangan, betul ke tidak pematuhan kepada waktu shift tu, mereka dapati bahawa pematuhan itu tidak sama. Memang berlaku kes di mana doktor-doktor yang sepatutnya kerja beberapa jam saja terpaksa kerja lebih daripada itu sebab tidak patuh kepada garis panduan di bawah waktu kerja fleksi yang telah ditetapkan. Jadi ini kita kena faham kenapa mereka terpaksa kerja lebih. Ini yang mereka komplain, burn out, letih, anxiety, sampai ada yang dah berhenti sebab tak boleh tahan lagi. Khairy Jamaluddin yang juga ahli Parlimen Rembau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Pejabat Pendidikan Daerah PPD Rembau pagi tadi. Terdahulu, Khairy mengulas mengenai pendedahan pengerusi pasukan petugas khas bagi penambahbaikan budaya kerja perkhidmatan kesihatan Profesor Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir, iaitu kira-kira 20% daripada responden dalam kalangan staf KKM mengakui memang wujud budaya negatif termasuk gejala buli ketika bertugas. Jelas beliau, tekanan kerja memang dapat membantu untuk melatih doktor atau jururawat muda menjalani tugas yang penting. Namun tekanan itu tidak seharusnya diberikan sehingga berlaku gangguan dari segi lisan, mental atau fizikal. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM menyaksikan 874 atau 2.14% calon di seluruh negara memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.00. Daripada jumlah itu, 584 calon atau 66.82% adalah daripada golongan B40. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman ketika sidang medianya berkata bilangan calon yang mendapat PNGK 4.00 meningkat berbanding tahun 2020. Secara keseluruhan, beliau berkata pencapaian calon STPM 2021 dianggap masih sama dengan pencapaian calon STPM 2020 di mana PNGK Nasional merekodkan 2.79 meningkat satu mata berbanding 2020 iaitu 2.78. Namun buat julung kalinya PNGK keseluruhan calon bandar dan luar bandar menunjukkan tiada perbezaan jurang pencapaian. Kalau kita perhatikan dari segi jurang itu memang tidak ada beza antara bandar dengan luar bandar, mungkin dari segi pelaksanaan peperiksaan yang dilaksanakan secara dalam talian dan masa yang lama sebenarnya.
saya dimaklumkan oleh MPM peperiksaan itu dilewatkan dan pelajar mempunyai masa yang lama untuk berhadapan dengan peperiksaan. Dengan peningkatan peratusan bilangan calon pada PNGK, pihaknya menjangkakan lebih ramai calon lepasan STPM 2021 diterima masuk ke Universiti Awam pada tahun ini. Majlis Agama Islam Perak Maib menubuhkan pusat rawatan hemodialisis wakaf bagi memberi rawatan dialisis sebuah pinggang secara percuma. Yang di-Ketua YDP Maib Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata, inisiatif berkenaan khusus untuk membantu pesakit buah pinggang di negeri itu yang tidak mampu membayar kos rawatan dialisis. Dan sebagai institusi yang ada tugas-tugas yang perlu memenuhi tanggungjawab fardu kifayah, jadi hasrat kepada majlis untuk dapat menubuhkan pusat-pusat services perkhidmatan seperti ini, perubatan, pendidikan dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran pusat hemodialisis wakaf yang ditubuhkan melalui anak syarikatnya, Pusat Perubatan Al-Rizwan di Seri Manjung tengah hari tadi. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Maib Syahrul Azam Syari berkata, Pusat Hemodialisis Wakaf di Seri Manjung dibina di kawasan Masjid Sultan Alang Iskandar Shah, Kampung Datuk Seri Kamaruddin dengan kos sebanyak 2.9 juta ringgit. Jelas beliau, premis terbabit mampu menempatkan 24 mesin dialisis yang mampu menampung sehingga 36 pesakit sehari. Selain golongan asnaf yang dibiayai di bawah dana zakat Maib, ia juga terbuka kepada pesakit buah pinggang lain seperti penjawat awam yang dibiayai Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, kaki tangan swasta menerusi dana pertubuhan, keselamatan sosial perkeso serta mereka yang membiayai sendiri rawatan. Dia macam bantuan bulanan, bantuan untuk pendidikan, untuk usahawan. So ada certain kriteria yang kita telah tetapkan. Selagi dia memenuhi syarat hak kifayah sebagai asnaf fakir dan miskin, insyaAllah kita akan bantu. Pesakit buah pinggang yang menerima rawatan di rawatan dialisis di Pusat Hemodialisis terbabit pula melahirkan rasa syukur kerana tidak perlu lagi risau dengan kos rawatan yang perlu ditanggung. Sebulan berapa kali lah. Dia ada 4 minggu kan. 4 minggu kali 12 kali dah. So rasa bersyukur tak sebab biasanya orang pergi dialisis ni kena bayar, kena kos keluarga awak mak air bantu. Apa dia? Macam mana? Rasa bersyukur tak? Bersyukurlah. Kalau bayar, mati cari duit. Betul? 2,000 lebih kot sebulan. Sini tak payah bayar kan? Tak. So apa betul rasa bersyukur tak betul dengan mak air bantu macam ni? Lebih bersyukur kan. Sebab yelah kalau kita nak keluar sendiri memang takkan ada lah kan. Banyak Selain di Manjung, Pusat Hemodialisis Wakaf Maib juga turut dibina di Ipoh. Tahun lalu, Maib membelanjakan kira-kira 16 juta ringgit bagi membiayai kos keseluruhan bantuan rawatan pesakit buah pinggang di pusat hemodialisis swasta di seluruh negeri itu. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvlhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR Code yang tertera. Selepas ini, masjid dibom, 30 terkorban termasuk ulama terkenal. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 30 orang terkorban akibat letupan bom di sebuah masjid di Kabul. Mangsa yang terkorban termasuk ulama terkenal Amir Muhammad Kabali. Kejadian pada Rabu itu turut mencederakan sekurang-kurangnya 40 orang termasuk kanak-kanak. Letupan dilaporkan berlaku ketika solat maghrib dan kebanyakan mangsa yang maut dan cedera berada di dalam masjid ketika kejadian.
Menurut saksi, bunyi letupan amat kuat sehingga memecahkan tingkap di bangunan berhampiran. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut. Pihak berkuasa memaklumkan punca kejadian masih disiasat dan individu yang bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan. Kejadian terbaru ini berlaku kira-kira seminggu selepas serangan bom bunuh diri di sebuah madrasah yang mengorbankan ulama Taliban yang terkenal Rahimullah Haqqani. Israel hari ini menyerbu beberapa pejabat kumpulan hak asasi manusia Palestin di tebing barat yang didakwa Zionis mempunyai kaitan dengan kumpulan pengganas. Tanpa bukti kukuh, Zionis merampas harta benda milik kumpulan hak asasi manusia. Dalam serbuan itu, selain dengan sesuka hati menampal notis penutupan di luar pintu pejabat. Notis Israel itu memaklumkan pejabat tersebut ditutup atas sebab keselamatan dan sebarang aktiviti di tempat itu didakwa boleh menjejaskan keselamatan kawasan, pasukan keselamatan dan ketenteraman awam. Salah sebuah pejabat yang ditutup ialah milik kumpulan Al-Haq, satu daripada 6 kumpulan Palestin yang dikategorikan sebagai organisasi pengganas oleh Israel pada Oktober kerana didakwa mempunyai kaitan dengan kumpulan militan berhaluan kiri iaitu Barisan Pembebasan Popular Palestin PFLP. Israel dilapor tidak pernah berkongsi sebarang bukti secara terbuka mengenai dakwaan hubungan Al-Haq dengan PFLP. Kaki tangan Al-Haq berikrar untuk terus bekerja walaupun diberikan amaran oleh tentera Zionis serta komputer dan peralatan lain dirampas. Pegawai kanan Palestin Hussein Al-Sheikh menyifatkan serbuan itu sebagai cubaan untuk menutup kebenaran. Tebing barat merupakan kawasan pentadbiran Palestin, namun Israel sering bertindak sesuka hati menyerbu bangunan tanpa kebenaran. Selebriti terkenal Bella Hadid atau Isabella Hairiyah Hadid sanggup hilang tawaran pekerjaan sebagai model demi meneruskan sokongannya terhadap Palestin. Bella menegaskan dia akan terus menyokong Palestin walaupun perjuangannya itu boleh menjejaskan hubungannya bersama syarikat besar dan rakan-rakan. Sokongan Bella terhadap Palestin secara terbuka di media sosial telah menyebabkan banyak syarikat menamatkan kontrak kerjasama dengannya. Namun dalam satu temu bual baru-baru ini, Bella berkata dia tidak sanggup menghentikan perjuangan pembebasan Palestin hanya untuk kepentingan kerjayanya. Bella juga berkata dia tidak berada di muka bumi ini hanya semata-mata untuk menjadi model. Dia juga bersyukur dengan populariti yang dia ada untuk menyuarakan apa yang diperjuangkan. Isu pembebasan Palestin dekat dengan Bella kerana ia merupakan negara kelahiran bapanya Muhammad Hadid. Pada bulan Mac yang lalu, Bella dan kakaknya Gigi Hadid telah menyumbang pendapatan dari The Fashion Week untuk organisasi yang menyediakan barang bantuan kepada Palestin dan Ukraine. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengerot langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra. Slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvlhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR Code yang tertera. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.